lagi daripada Universiti Islam Sumatera Utara Medan, UISU. Yang dari Bengkalis tu ada seorang perempuan, 2 lelaki. Yang dari Universiti Islam Sumatera Utara semua lelaki ya. Tajuk kita hari ni ialah kita fokus terus kepada dakwah masyarakat asli ya. Kita bagi tips dakwah pada masyarakat orang asli di Malaysia. Gambar atas ni ialah buku baru saya lah tahun 2025, itu dakwah kepada masyarakat orang asli di Malaysia yang ada dijual di penerbit UKM ni. Sikit pendahuluan atau pengenalan. Seperti mana yang kita maklum bahawa dakwah ialah seruan ke jalan Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa ayat Quran, antaranya surah Al-Hajj dan wadu'u, perkataan awal yang kalimah awal yang disebut oleh Allah dalam Quran itu ialah serulah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya kau di atas petunjuk yang lurus, wa innaka ala siratal mustaqim. Dan juga ayat yang lain lah, termasuklah ayat 104 surah Al-Imran dan 110 surah yang sama. Satu surah ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Manhaj dakwah berasaskan kepada dakwah Rasulullah ini adalah berasaskan kepada jalan yang lurus tersebut, itu jalan Islam lah. Dan seruan dakwah perlu dilakukan dengan penuh kita kata seni lah, maksudnya kreatif dan sebagainya lah. Kesenian dalam pendekatan dakwah ini adalah berasaskan kepada asas metodologi dakwah yang disebutkan dalam ayat 125 surah An-Nahlu, hikmah, mau'izah sanah dan mujadalah billati ahsan. Prinsip-prinsip hikmah, mau'izah sanah dan mujadalah ni dari segi konsepnya tidak pernah berubah. Sorry, lupa share slide. Tak ingat, tak perasan. Nampak slide saya ni? Nampak, Prof. Okey. Inilah gambar tadi ni yang sebut buku. Gambar buku saya tu. Jadi yang berubahnya, prinsip ni tidak berubah. Hikmah, mau'izah sanah, mujadalah billati ahsan. Berubah ialah implementasinya, iaitu cara pelaksanaannya. Pendakwah perlu menghayati dan menyesuaikan prinsip ni sesuai dengan kehendak dakwah. Jadi keupayaan pendakwah mengakomodat atau menyesuaikan antara prinsip dan situasi sebenar penting bagi memastikan prinsip tadilah prinsip hikmah, mau'izah sanah dan juga mujadalah billati ahsan dengan situasi di lokasi lah, di lapangan penting bagi memastikan keberkesanan dakwah. Kadang kita ada ilmu kan dari segi teorinya, tetapi kadang-kadang orang tidak berupaya untuk menterjemahkan di lokasi ataupun di lapangan. Jadi bagaimana kita nak apply atau implement metod dakwah ni berdasarkan ayat 125 surah An-Nahlu, khususnya dalam konteks dakwah di
perkampungan orang asli ya, di pedalaman di pedalaman masuklah masyarakat asli yang di Semenanjung Malaysia. Dakwah yang dilaksanakan berasaskan surah An-Nahl itu antara kita mengimplementasikan dakwah bil hal ataupun dakwah by example lah, dakwah melalui model dan tingkah laku pendakwah dan juga dari sudut perkataan, karisma diri dan lain-lain lah. Masuklah dakwah bil hal ni masuklah dari segi akhlak sebab itu Allah telah sebutkan tentang kepribadian Rasulullah SAW dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu Muhammad sesungguhnya punya akhlak yang agung. Jadi melaksanakan dengan itu pendakwah perlu melaksanakan sifat-sifat yang boleh menarik mad'u. Ni faktor penarik mad'u lah. Contohnya pemurah, tidak kedekutlah, peramah, mudah mesra, manis muka. Kalau pendakwah ni pendiam, tak mesra kan, muka pun masam, susah lah nak menarik mad'u. Lemah lembut, berkasih sayang, sedia membantu, setia dan lain-lain. Itu sifat-sifat yang penting lah yang perlu ada pada pendakwah. Kemudian mungkin juga dalam masa yang sama aspek pengucapan awam, seni retorik lah penting juga, kebolehan kita bercakap, kerana dalam dakwah ni kita berinteraksi dengan mad'u. Kalau gagap-gagap ni susah juga jadi sebab tu fasih lidah ni juga penting lah kan. Ini dalam konteks yang lebih luas lah. Bukan kalau masyarakat asli ni mungkin kita kita tak perlu sangat pada penulisan kerana mereka bahagian besar ada yang tak boleh baca sebagainya. Tapi untuk masyarakat yang lain tu, khususnya di bandar yang boleh kita berdakwah melalui digital, jadi penulisan blog dan sebagainya perlu lah juga untuk dilaksanakan. Tapi dalam konteks masyarakat pedalaman ni yang mereka ada yang buta huruf dan sebagainya, sudut seni kita, kemahiran di sudut bercakap ini penting juga cakap dengan mereka ini dengan segi pendidikan dia pun tidak tinggi kan. Jadi kita tak boleh cakap dengan menggunakan bahasa-bahasa dan istilah yang tinggi yang mereka tidak faham. Jadi kita perlu turunkan level percakapan dengan mereka ini. Jadi apa diucapkan itu biarlah sesuai dengan sasaran. Kita pakai bahasa-bahasa yang kita jargon lah, istilah-istilah yang disebut sebagai jargon. Jargon ni istilah yang agak bombastik lah, yang mereka tak faham. Tak? Jadi cubalah cari istilah-istilah bila kita berinteraksi dengan mereka dengan istilah yang mudah. Ini sedikitlah pengenalan pelajar-pelajar dari Malaysia ni sudah tahu saya telah kuliahkan. Mungkin rakan-rakan daripada Indonesia ini masih belum mengetahui tentang saya bagi maklumat secara ringkas tentang masyarakat orang asli di Malaysia. Di Indonesia juga ada suku kaum asli suku kaum asli. Ada pelajar dari Indonesia yang masuk sini? Boleh respon? Ada masyarakat asli tau? Ada Pak Bro. Ya. Apa nama? Asli juga ya? Suku kaum. Ya. Suku kaum terasing gitulah ya. Di pedalaman. Di Malaysia kita ada. Ya. Kalau di Kalis bilang suku asli. Suku. Okey. Saya pernah pergi dulu tapi tidak masuklah di pedalaman itu di Bengkalis. Di Malaysia ni ada kaum asli, ialah kaum minoriti yang jumlah mereka 200 lebih kurang 215,000 orang.
itu tidak sampai 1% daripada jumlah penduduk Malaysia 34 juta orang. Penduduk Malaysia ni tidaklah seramai Indonesia. Indonesia negara yang besar, penduduknya 200 juta lebih. Kita Malaysia hanya 34 juta. Dan kaum asli ni adalah 215,000 sahaja. Yang terdiri daripada suku kaum, 3 suku kaum yang besar lah yang kita panggil kumpulan utama, iaitu Negrito, Melayu Proto dan juga Senoi. Dan dalam kumpulan Negrito ni ada kumpulan kecil dipanggil sub kepada etnik. Sub pada etnik Negrito ni dia ada 6 sub kumpulan lah, iaitu Kinsio, Kintak, Jahal, Mendrik, Batik dan Lanoh. Kemudian ada suku Melayu Proto dan kumpulan kecil dia adalah Temuan, Jakun, Semelai, orang Kuala, orang Seletar dan orang Kanak. Seletar, Kanak ni dan Kuala adalah orang yang ada di pesisiran pantai lah. Kalau di Malaysia itu di Johor yang bersepadan dengan Singapura. Kemudian kaum Senoi, dan kumpulan kecil dia adalah Temiar, Semai, Jahuk, Cik Wong, Semok Beri dan juga Mamri. Mereka ini adalah tinggal di pedalaman, tetapi suku kaum asli di Malaysia ni yang sudah maju, walaupun di pedalaman ni mereka sudah ada kenderaan sendiri, ada mobil, kereta yang boleh mereka keluar masuk daripada kampung mereka untuk mencari keperluan di bandar. Dan kalangan mereka ada yang sudah berjaya yang menjadi dosen, pensyarah lah menjadi pegawai di kantor pemerintah kerajaan, ada menjadi peguam ataupun lawyer, guru dan sebagainya. Bagaimana kita melaksanakan manhaj dakwah yang sesuai kepada kaum asli ni? Jadi mereka ini pertama kaum lelaki di waktu paginya dia bekerja, sebab itu kita kena mencari masa yang sesuai lah untuk berinteraksi dengan mereka. Dia cari di waktu sore ataupun petang. Itu waktu-waktu yang sesuai. Di waktu pagi mungkin ada kaum wanita ada, kaum ibu, kaum wanita yang boleh disantuni oleh pelajar-pelajar wanita lah. Dan dalam menghadapi mereka kita perlu berupaya bijak dalam menyelesaikan suatu masalah yang ditimbulkan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan mereka, pertanyaan-pertanyaan tertentu yang mungkin kita perlu jawab dengan baik, dengan berhikmah. Kemudian mengelakkan isu-isu yang kontroversi lah, iaitu kalau dalam masyarakat asli di Malaysia ini kita tidak boleh menggunakan contohnya istilah sakai. Sakai ini istilah yang tidak baik lah. Sakai ini maksud kita memandang mereka sebagai satu suku kaum yang rendah ataupun menghina mereka. Itu yang saya maksudkan, isu-isu yang kontroversi yang menimbulkan kemarahan mereka. Secara umumnya mereka ini orang yang baik, yang tidak ada masalah, kecuali kita tersilap cakap dengan menggunakan istilah-istilah yang tidak sepatutnya lah digunakan. Dan dalam masa yang sama kita mungkin untuk kita, kalau ada peluang untuk kita mengajak mereka kepada Islam, tapi berhati-hati biarlah di peringkat awal ini kita tidak bercakap apa-apa lagi tentang Islam, hanya menyantuni mereka melalui program-program kemasyarakatan. Tapi kalau
kita kata ada di kalangan mereka ini yang berpengaruh, yang boleh mengajak saudara mereka yang belum Islam, ada di kalangan mereka ini yang sudah Islam. Mungkin kita boleh gunakan pengaruh mereka ini untuk mengajak saudara mereka yang tidak Islam itu untuk memeluk Islam. Tapi di peringkat awal ni biarlah kita menumpukan kepada kerja-kerja kebajikan ni lah. Jadi dalam program nanti kita akan jadikan pelajar-pelajar ni sebagai keluarga angkat ataupun anak angkat kepada masyarakat asli sini. Jadi nanti kita akan berikan menziarahi mereka, memberikan keperluan asas, keperluan asas lah yang kita sediakan, kita bekalkan untuk diberikan kepada masyarakat asli. InsyaAllah nanti ada taklimat yang lebih lanjut lah untuk pelajar, semua pelajar kita, termasuklah pelajar kita daripada UIN Datuk Laksamana Bengkalis dan juga daripada UISU yang saya akan taklimatkan untuk gerak kerja yang lebih jelas lah sebelum kita masuk di perkampungan asli pada 18 Januari. Jadi pelajar-pelajar kita dari Indonesia harus berada di Malaysia sebelum 18 sebab 18 tu kita sudah bertolak ke perkampungan asli 18 itu kita bertolak awal 12 jam 12 malam, 12 pagi lah. Maksudnya seharusnya paling datang 17 lah 17 tu sudah ada di Malaysia 17 hari bulan. Kemudian kita akan laksanakan juga dakwah, manhaj dakwah yang sesuai untuk mereka ini adalah melalui aktiviti-aktiviti rekreasi dan sukan lah. Cara sukan yang akan kita adakan sebagai satu cara untuk mendekatkan mereka dengan kita lah, mendekatkan pendakwah dengan mad'u. Sukan dan hiburan ni adalah acara yang saya ingat bukan saja disukai oleh ataupun disenangi oleh masyarakat asli tapi semua orang, semua manusia ni ingat dia suka pada sukan bila ada aktiviti sukan dan hiburan, maka mereka akan datang. Ni satu cara lah untuk kita mendekatkan diri kita dengan mereka. Jadi dia dakwah ni dia kena kita pendakwah mendekati mad'u, barulah nanti dia ada peluang untuk kita menyampaikan mesej. Jadi itu membina hubungan lah, ataupun repo tu penting dalam dakwah. Kemudian lain-lain saluran yang sepikirkan relevan dan sesuai dengan latar belakang mad'u. Kaedah-kaedah yang lain juga lah. Dan tidak kurang penting juga ialah kita memahami kepercayaan, adat, kecenderungan dan cara berfikir mereka. Sebab tu adat kita masuk mana-mana masyarakat tu kita perlu menghormati adat dan kepercayaan mereka. Jangan kita mengkritik adat dan kepercayaan mereka walaupun adat dan kepercayaan mereka pada pandangan kita itu tidak betul. Jadi adalah penting kita mendekati mereka, menyantuni mereka dengan tidak menyentuh tentang adat dan kepercayaan mereka. Jadi adat ni dia lama kelamaan dia akan tinggalkan dengan sendiri. Adat yang tidak sesuai dengan Islam, bila dia masuk Islam, kita ajar mereka tentang asas-asas fardu ain dan sebagainya, dia akan tahu dengan sendiri dan mereka akan meninggalkan adat-adat yang tidak sesuai dengan Islam itulah. Kemudian jangan pula kita menunjukkan rasa jijik ataupun kotor kepada mereka. Walaupun mereka itu duduk di pedalaman, dalam hutan, kita orang bandar. Tapi bila kita berkawan dengan mereka,
jangan kita menunjukkan rasa jijik kita kepada mereka. Dia orang asli ni dia tahu dia ni, dia rasa dia kotor, dia rasa inferior dan sebagainya, tapi kita berkawan dengan mereka dengan cara yang menyantuni mereka dengan cara yang biasa aja. Jangan kita menunjukkan tanda-tanda kita tidak suka ataupun melihat bahawa mereka ini kotor, tidak bersih. Itu penting. Mungkin nanti kita masuk, dia pergi rumah, dia ajak makan. Biasanya dia tak ajak kita makan, dia bagi minum. Minum tak apa. Minum. Jangan dia bagi arak sudahlah. Tapi dia orang tahu, mereka tahu. Dia tak bagi minum minuman tu, dia jamu, air teh, air kopi. Itu tak ada masalah kita minum. Ataupun kita bawa makanan untuk makan bersama. Kemudian seterusnya adalah tentang cabaran. Ada cabaran. Setiap mad'u yang kita dakwah ni mestilah ada cabaran, rintangan dan sebagainya. Antara cabarannya ialah dalam konteks masyarakat asli ini pegangan mereka terhadap kepercayaan animisme. Animisme ini adalah kepercayaan kepada aspek supernatural lah. Perkara yang bersifat supernatural. Mempercayai sungai, hutan dan sebagainya ada penunggu contohnya lah. Yang masih menebal yang menyebabkan mereka tidak menerima kepercayaan lain lah, termasuklah Islam dalam kehidupan. Kerana kepercayaan kepada animisme ini masih menebal. Tapi itu bukanlah satu halangan yang besar sebenarnya. Tapi kalau kita dengan dakwah yang berterusan, insya-Allah mereka ini akan meninggalkan animisme. Yang keduanya ialah perkampungan mereka yang jauh ke pedalaman yang menyukarkan usaha-usaha dakwah, termasuklah ke Pustitum ni yang kita akan pergi yang tidak boleh diakses oleh kenderaan biasa. Kita akan menggunakan pacuan 4 roda ataupun 4x4 lah untuk masuk. Di Pustitum ni tidaklah terlalu jauh dia daripada Sungai Koyan tu ya kurang 1 jam 45 minit. Ada kampung-kampung yang saya telah masuk yang jauh, lebih jauh daripada Titum ni, terutamanya di Kelantan seperti Pos Gop, Pos Belati, Mbala, Pos Simpo. Ini pos-pos yang memang jauh lah, 4-5 jam masuk ke dalam. Kemudian imej genting masyarakat Melayu juga menjadi satu cabaran lah kepada dakwah. Masyarakat Melayu yang khususnya yang berdekatan, berjiran dengan kampung asli menjadi penolak kepada penerimaan dakwah dalam kalangan orang asli. Ada perkara yang negatif lah. Ada orang Melayu kita mencuri barang mereka ataupun menipu mereka. Ini menyebabkan imej yang tidak baiklah kepada Islam ini. Hanya kerana segelintir orang yang melakukan demikian, dia menjadi terpaliklah, rosakkan imej Islam secara keseluruhan. Sedangkan yang melakukan itu 2-3 orang je. Kadang-kadang ada yang orang Melayu kita yang berkahwin dengan orang asli tetapi dia tidak membimbing pasangan dia kepada Islam. Dia pun hidup macam orang asli juga. Ini masalah. Ini berlaku. Dia sepatutnya dia Islam ni dia berkahwin dengan pasangan dia. Yang asli itu sepatutnya dia membimbing lah untuk memahami Islam dan menghayati Islam dengan baik. Tapi apa yang berlaku, dia juga hidup macam orang asli. Kadang-kadang lebih asli daripada asli lah. Kemudian pendekatan yang mungkin kurang berkesan. Pendekatan kurang berkesan ni disebabkan oleh pendakwah dia tidak memahami situasi mad'u. Dia tak faham apa keperluan masyarakat asli. Contohnya makanan. Dia kita bawa makanan ataupun kita masak makanan yang tidak sesuai dengan selera mereka. Dia jadi kurang berkesan jugalah.
ataupun kita bercakap dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak fahami kerana terlalu tinggi dan sebagainya. Itu menyebabkan kurang berkesan lah. Sebab tu memahami mereka ini lebih dahulu adalah penting. Kemudian terdapat juga pendakwah yang kurang motivasi dan tidak committed. Ada yang yang dilantik. Kalau di Malaysia ini, pemerintah ini dia melantik mubalik ataupun pendakwah. Pendakwah. Kita ada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia contohnya yang melantik mubalik dengan nama mereka ini jawatan hakikinya ialah pembantu hal ehwal Islam. Dan untuk pendekatan dakwah secara berhikmah, bila masuk kapal asli, maka mereka dinamakan dengan dikenali sebagai penggerak masyarakat orang asli. Sebenarnya mereka ini adalah mubalik. Tapi dalam kalangan mereka ini ada yang kurang iltizam, tidak bermotivasi mungkin kerana tidak ada pekerjaan. Dia bekerja semata-mata untuk mendapat gaji. Jadi menyebabkan mereka tidak committed lah dalam melaksanakan dakwah. Ini juga menjadi satu imej yang tidak baik lah kepada dakwah. Bila dia masuk kapal asli, dia tidak berkawan dengan orang asli. Kan? Jadi ataupun dia tidak prihatin, tidak cakna kepada masalah-masalah orang asli, menyebabkan orang asli tidak menyukai pendakwah itulah. Bila pendakwah tidak disukai, dia menimbulkan masalah kepada dakwah itu sendiri. Kemudian kurangnya sokongan dan kerjasama daripada agensi, institusi dan masyarakat. Contoh masyarakat berjiran. Kadang-kadang masyarakat berjiran kita ni dia tidak mempedulikan komuniti asli yang berada di sebelah kampung mereka. Ini menyebabkan dakwah itu kurang berkesan lah. Sepatutnya masyarakat berjiran ni cakna prihatin kepada masalah orang asli. Ini akan meringankan beban institusi agama, jabatan agama, majlis agama dalam berdakwah, kerana majlis dan jabatan dia bukannya dari sudut manpower, sumber manusia. Walaupun mereka ada wang, ada duit, tapi kerana kurang sokongan masyarakat dan dakwah itu menjadi terbatas lah. Sepatutnya masyarakat sama-sama berperanan lah, baru dakwah tu lebih berkesan. Kemudian tenaga penggerak pendakwah ini tidak mencukupi. Contohnya penggerak masyarakat orang asli, itu mubalik dakwah dilantik oleh JKIM, Jabatan Kemajuan Orang Asli, terpaksa menjaga ataupun mengurus 2 ataupun 3 kampung. Seorang penggerak masyarakat orang asli ini terpaksa mengurus dan mengendalikan 2 atau 3 kampung orang asli. Ini menyebabkan dakwah dia kurang berkesan lah. Kalau satu kampung tu mungkin seminggu tu dia boleh masuk kampung, dia boleh mengajar Quran, fardu ain kepada orang asli yang khususnya yang telah Islam ini 2 atau 3 kali dalam seminggu. Tapi oleh kerana 2 atau 3 kampung yang perlu dia jaga, mungkin dalam satu kampung tu seminggu sekali saja boleh, ataupun 2 minggu sekali. Ini menyebabkan proses bimbingan itu kurang berkesan lah. Kemudian tidak ada bahan atau material pengajaran agama yang selaras. Misalnya tidak ada modul yang khusus yang terselaras boleh jadikan panduan kepada pendakwah dalam membimbing masyarakat asli. Sekarang setengah-setengah negeri sudah ada modul yang khusus. Macam di Kelantan kita membantu, yang UKM ni tim kami membantu membangunkan modul dakwah, modul pengajaran fardu ain, Quran dan fardu ain kepada masyarakat asli di Kelantan. Kita bangun untuk Majlis Agama Islam Kelantan yang boleh digunakan oleh pendakwah-pendakwah untuk membimbing dan mengajar masyarakat asli tentang asas-asas Islam.
Kemudian antara cabaran juga ada cabaran-cabaran anasi luar lah yang cuba mempengaruhi orang asli juga. Masuklah contoh ajaran sesat Ayah Pin. Kalau di Malaysia ni ada satu ketika ajaran Ayah Pin ni. Ayah Pin ni nama orang, dia kata dia ada kerajaan langit. Dan dia menggunakan sihir, ada ilmu sihir mempengaruhi masyarakat asli ni. Ada yang terpengaruh. Ayah Pin ni sudah tidak ada, sudah mati. Kemudian pengaruh gerakan misioneri Kristian. Misioneri Kristian juga masuk ke punggung orang asli untuk menyebarkan ajaran mereka lah, ajaran Kristian, kristianisasi. Kemudian terdapat penghasut ataupun orang yang menghasut lah supaya jangan menerima Islam contohnya, ataupun unsur-unsur negatif yang lain lah yang menjadi penghalang kepada dakwah. Dan cabaran lain juga ialah termasuklah iaitu masalah model. Maksudnya tidak ada model dalam kalangan masyarakat asli Islam itu sendiri yang boleh menjadi contoh kepada rakan di kampung dia tu yang bukan Islam. Contohnya ada kes orang asli yang saya pernah tanya dia tak nak masuk Islam ke. Kita pernah ajak dia untuk masuk Islam. Jadi asli ni dia bagi tahu, dia kata macam mana saya mau masuk Islam. Teman saya yang Islam pun tidak faham Islam, dia kata. Tidak kenal huruf alif. Contoh. Ini jadi masalah. Ataupun kita lihat di kampung asli, orang asli sendiri tidak solat misalnya, mereka tidak pergi surau. Jadi ini jadi satu, dia tak ada model lah, model untuk dilihat oleh masyarakat asli yang bukan Islam untuk memeluk Islam, kerana orang asli Islam pun tidak faham dan tidak mengamalkan Islam dalam kehidupan. Kemudian kemudahan yang kurang seperti surau dan lain-lain pusat kegiatan boleh dimanfaatkan untuk tujuan dakwah. Ada kampung yang tidak ada surau ataupun musalla ataupun tempat yang boleh digunakan untuk pengajaran. Ini juga satu cabaran lah. Jadi kalau ada macam musalla atau surau, tempat solat ni, maka Islam tu lebih mudah berkembang lah. Bila ada masyarakat asli yang memakmurkan surau atau musalla itu yang datang solat dan sebagainya, dia akan jadi contoh kepada orang bukan Islam. Adanya syiar Islam di situ. Bila ada surau, ada orang solat, adanya syiar Islam, maka Islam itu akan lebih mudah berkembang. Kemudian kita tengok sikit bagaimana penghayatan orang Islam, penghayatan Islam di kalangan orang asli lah. Jadi penghayatan Islam kalangan orang asli yang Islam ni juga penting untuk dijadikan model kepada rakan mereka yang bukan Islam. Kalau orang asli Islam tu sendiri tidak mengamalkan Islam, dia tidak ada contoh lah untuk dilihat oleh rakan mereka yang bukan Islam. Dan kita dapati bahawa rata-rata penghayatan orang asli Islam ni, asli Muslim ni masih rendah penghayatan Islam mereka. Kefahaman mereka terhadap Islam. Mungkin kerana pengetahuan, kefahaman yang rendah ataupun sedikit tentang Islam menyebabkan mereka tidak dapat menghayati Islam dengan baik. Atau ramai yang tidak solat lah. Tidak solat. Kerana mereka tidak tahu solat. Jadi tidak tahu solat, dia tak solat lah. Dan dari segi akhlak ni tak ada masalah. Mereka ini baik menghormati orang. Tapi masalah yang besar ialah ibadat khusus lah. Kita solat dan puasa. Ramai yang tidak solat dan tidak berpuasa. Kemudian soal makanan dan pakaian juga jadi masalah dalam malam berkaitan Islam di kalangan mereka. Masuk Islam, ramai di kalangan mereka ni masih belum menutup aurat. Tapi sekarang perkembangan sekarang ni lebih baik dah. Ramai dah yang sudah faham Islam, yang sudah menutup aurat lah. Terutama perempuan lebih nampak lah bila tak tutup aurat tu, kita tak tahu
bahawa mereka itu Islam ataupun tak Islam. Bila dia menutup aurat pakai tudung kan, jilbab, jadi nampaklah mereka itu Islam. Makanan ni kalangan mereka ni ada lagi yang Islam tu masih lagi minum arak kan, ada yang makan makanan yang tidak halal tidak halal ni macam kera dan juga khinzir lah babi. Tapi sekarang ni tidak ramai lah yang makan makanan seperti itu kerana mereka sudah tahu, sudah ada asas tentang agama walaupun mereka tidak solat. Dan masalah pengaitan Islam ni boleh diatasi melalui program jangka panjang lah, khususnya melalui pendidikan di sekolah. Jadi kalau kampung yang ada sekolah masyarakat asli ni yang bersekolah sebagainya dan mereka diajar dengan pendidikan Islam di sekolah, dan ini pengaitan dia lebih bagus lah, terutama generasi baru. Jadi penumpuan ni perlu diberikan kepada generasi baru lah. Generasi lama ni dia susah untuk mengubah cara hidup mereka yang tidak Islam itu kepada Islam. Dan kaedah lain yang boleh digunakan untuk dilaksanakan untuk mengatasi masalah pengaitan Islam ini ialah pengajaran agama yang lebih sistematik lah. Macam tadi ada sekolah dan sebagainya yang bersekolah. Campur situng kita masuknya ada sekolah. Jadi di sekolah-sekolah ini dia jadi medium yang berkesan lah untuk mendidik anak-anak orang asli ni tentang pendidikan Islam. Ada yang bukan Islam, dia ikut kelas agama. Tempat yang lebih selesa akan dapat membantu meningkatkan kefahaman dan penghayatan Islam di kalangan orang asli. Kemudian latihan ni penting jugalah. Maksudnya membawa masyarakat asli yang berpotensi itu keluar untuk diberikan latihan di pusat latihan dakwah. Contohnya dibawa ke Institut Dakwah Perkim, kemudian ada di Sabah, JAKIM tu, Institut Dakwah Islam di Keningau, ataupun IKMAS, Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak, ataupun di pusat-pusat yang lain lah, pusat latihan di Kedah itu Pusba dan sebagainya, yang boleh melahirkan masyarakat asli yang kemudiannya mereka ni boleh menjadi pendakwah. Kalau dipaham tu dia ada pertama pembangunan tamadun masyarakat asli Pahang yang melatih masyarakat asli ini, anak-anak orang asli ini untuk menjadi pendakwah. Dan dia balik di kampung, bila tamat latihan di Perpima ni, di pertama dia akan jadi pendakwah lah. Di Pahang dia panggil Perpima ni, iaitu penolong penggerak masyarakat orang asli lah. Itu mereka pendakwah lah Dan juga mereka perlu diberi motivasi lah, mencari pendekatan bagaimana kita nak mengubah sikap mereka supaya mereka ini ada motivasi untuk memahami dan menghayati Islam itu dengan lebih baik. Itulah cabaran dan juga kaedah bagaimana kita mengambil satu pendekatan untuk mengubah kehidupan masyarakat asli itu kepada kehidupan yang lebih baik melalui pendekatan dakwah lah, pendekatan dakwah dan pendekatan keagamaan. Kesimpulannya, dakwah kepada masyarakat asli bukan Islam akan lebih berkesan sekiranya mereka ini memahami dan menghayati Islam dengan baik dalam kehidupan seharian mereka. Jadi sekiranya di kalangan mereka ini dapat dia faham, dia tahu, faham dan boleh mengamalkan Islam. Jadi kefahaman ni sebenarnya mendorong kepada amalan Islam, pengamalan dan penghayatan. Jadi kalau tak faham macam mana dia nak amal. Bila dia boleh amal dengan baik, maka dia akan menjadi contoh lah
Dengan itu matlamat untuk meningkatkan kefahaman dan penghayatan Islam dalam kalangan orang Islam akan dicapai dengan kerjasama pelbagai pihak lah, bukan saja institusi agama tetapi juga masyarakat keseluruhannya, masyarakat Islam tu perlu mengambil tanggungjawab untuk membimbing mereka ini kepada kehidupan yang lebih baik lah. Itu sebab sebahagian lah daripada pendekatan dakwah kepada mereka. Nanti kita antum masuk nanti kita akan lebih faham lah kan. Bila ada di lapangan tu kita akan dapat lagi pengalaman-pengalaman yang baru lah. Bagaimana kita boleh berdakwah menyantuni mereka. Ini saya bagi secara teori yang saya bagi ni sebenarnya berdasarkan pada pengalaman-pengalaman kita lah. Nanti kita akan jumpa lah ilmu-ilmu baru dan tentang dakwah ni yang kadang-kadang kita di lapangan itu baru kita dapat satu pengalaman dan pengetahuan yang baru tentang dakwah kepada masyarakat orang asli. Jadi kadang realiti ni dia akan memperlihatkan apa yang ataupun terjemahan ataupun interpretasi kepada apa yang kita belajar di dalam dewan kuliah. Sebenarnya cuma dia bergantung bagaimana kita mengimplementasikan konsep hikmah, mau'izah hasanah dan mujadalah itu dalam situasi ataupun waqi' realiti masyarakat yang sebenar. Okey, ada apa-apa kemusykilan untuk ditanya dan sebagainya, perkongsian silakanlah sebelum kita tamatkan kuliah pada petang ini. Tak ada ya? Kalau tidak ada kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita sambung kuliah nantilah. Jadi kan ada taklimat, kita taklimat yang terakhir lah 13 hari bulan lah sebelum kita pergi 18 lah. Untuk pelajar-pelajar Indonesia ni saya akan bagi taklimat secara khusus lah, secara online lah, secara maya. Sahaja untuk petang ini kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor.